salam sejahtera. Saya selaku bagi kumpulan 1 akan membentangkan hasil kajian kami yang telah lakukan untuk analisis cabaran ekonomi dan jurang ketidakseimbangan dalam memperkukuhkan perpaduan kaum. Sebab untuk pengenalan untuk kajian ini ialah sebagai sebuah negara yang majmuk, wujudnya jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. Kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti jurang ekonomi antara kaum serta peranan pendidikan, kerajaan, masyarakat bagi memandang isu ini. Perpaduan dalam ekonomi bukan sekadar satu konsep, namun ia ialah realiti yang harus dibentuk negara Malaysia pada masa kini. Okey, seterusnya kita akan bergerak ke metodologi kajian. Kaedah pengumpulan data utama dalam penghasilan poster ini ialah kami telah menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat, dan borang soal selidik itu akan diagihkan kepada responden secara media sosial yang aktif untuk memahami persepsi mereka terhadap analisis cabaran ekonomi dan jurang ketidakseimbangan dalam memperkukuhkan perpaduan kaum. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk deskriptif akan digunakan untuk mengekalkan ketepatan data berdasarkan soalan responden yang telah dikumpulkan dalam kajian ini. Instrumen utama kajian ini adalah soal selidik terstruktur yang dibangunkan oleh kumpulan kami dan dilaksanakan secara atas talian melalui platform Google Form. Borang soal selidik yang disediakan tersendiri terdiri daripada 5 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E. Bahagian A itu merujuk kepada maklumat demografi responden. Bahagian B itu mengandungi persepsi asas berdasarkan konsep perpaduan kaum. Bahagian C itu mengandungi faktor yang menyumbang kepada jurang ketidakseimbangan ekonomi. Bahagian D mengandungi hubungan antara jurang ketidakseimbangan ekonomi terhadap perpaduan kaum, dan bahagian E pula merujuk pada mengandungi langkah-langkah untuk menangani cara ekonomi itu dan mengurangkan jurang ketidakseimbangan. Perpaduan kaum ini sangatlah penting kerana ia melibatkan kerjasama, keharmonian dan penerimaan antara kaum dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahawa 93.3% itu responden bersetuju bahawa perpaduan sangatlah penting untuk menjamin kestabilan sosial dan pembangunan negara lah. Kajian ini mendapati bahawa jurang ekonomi itu memberikan kesan yang besar terhadap hubungan antara kaum apabila 43.3 responden menyatakan bahawa ia menimbulkan rasa tidak adil, manakala 40% lagi itu menunjukkan sebagai faktor kepada kerjasama ekonomi. Selain itu, 83.3% responden bersetuju bahawa keseimbangan ekonomi mampu mengukuhkan perpaduan nasional. Majoriti responden iaitu 80% turut mengenal pasti perbezaan terhadap pendidikan sebagai faktor utama jurang ekonomi, yang membuktikan bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam mengurangkan jurang ekonomi serta memperkukuhkan perpaduan kaum. Jurang ekonomi menyebabkan rasa tidak adil, mewujudkan segregasi sosial serta ia menjejaskan hubungan antar kaum, terutamanya dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini. Berdasarkan dapatan kajian telah kami jalankan, majoriti responden telah bersetuju bahawa jurang pendapatan yang besar akan menimbulkan ketidakpuas hati, menjejaskan kestabilan sosial dan politik serta melemahkan usaha pembangunan negara. Namun begitu, sebanyak 83.3% responden percaya bahawa program pembangunan sosioekonomi itu merupakan langkah terbaik untuk mengurangkan jurang ekonomi, seterusnya mengukuhkan perpaduan nasional. Secara keseluruhannya, jurang ekonomi bukan sahaja memberi kesan kepada pembangunan, malah ia turut memberi perpaduan masyarakat secara yang langsung. Peranan pendidikan kerajaan dan masyarakat sangatlah penting untuk mengurangkan jurang ekonomi kerana ia mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia ini. Kajian menunjukkan 90% responden telah bersetuju bahawa pendidikan menentukan akses kepada pekerjaan yang berkualiti, manakala 63.3% itu berpendapat perbezaan peluang pekerjaan antara kaum meningkatkan jurang sosioekonomi. Selain itu, sebanyak 60% responden memahami bahawa dasar ekonomi baru berperanan mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi. Namun, jurang yang berterusan boleh menggalakkan segregasi sosial dan menjejaskan kestabilan masyarakat secara politik. Namun, jurang yang berterusan boleh menggalakkan segregasi sosial dan menjejaskan kestabilan masyarakat serta politik. Oleh itu, sebanyak 83.3% itu responden bersetuju bahawa bantuan pendidikan merupakan langkah yang berkesan di samping peranan sektor swasta yang inklusif dan sokongan masyarakat terhadap perniagaan berbagai kaum bagi memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan perpaduan nasional yang terus diperkukuh.
Okey, kesimpulannya, ketidakseimbangan ekonomi antara kaum terus menjadi cabaran utama dalam usaha untuk mencapai perpaduan nasional. Hanya dengan peluang ekonomi yang adil dan dasar inklusif, perpaduan dapat diperkuatkan demi kemakmuran serta diperkasa. Pemahaman sosiologi itu dalam pendidikan membantu membentuk masyarakat yang lebih seimbang, berfikir secara kritis serta mampu mengadaptasi cabaran sosial serta bijaksana. Pemahaman sosiologi dalam pendidikan membantu membentuk masyarakat yang lebih seimbang, berfikir secara kritis serta mampu mengadaptasi cabaran sosial serta bijaksana. Negara Malaysia harus mengekalkan komitmen ini untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui dasar-dasar sedia ada dalam program kerajaan. Okay, sekian itu saja daripada saya untuk pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.